Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdati ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahdah, atau kama qala, hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya manusia tahu bencana dan akibat yang akan menimpa dia kerana dia suka keluar sorang-sorang, seperti mana yang aku tahu, maka sudah pasti tidak akan ada orang yang keluar sorang pada waktu malam. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari hadis ini dapat kita faham bahawa Islam menganjurkan supaya kita cari kawan. Nabi kata, law anna an-nasa ya'lamuna minal wahdah ma a'lam, kalaulah sekiranya manusia tahu macam yang aku tahu akibat yang akan menimpa orang yang suka berjalan seorang, ma sara rakibun bilailin wahdah, Nabi kata tidak akan ada orang yang akan keluar malam seorang diri, melainkan kalau dia nak keluar, dia akan ajak kawan untuk sama dengan dia. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairus sahabah arba'ah wa khairus saraya arba'umi'ah wa khairul juyush arba'atu alaf wa lan yughlab 12,000 min qillah, atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata khairus sahabah arba'ah, Nabi kata sebaik-baik orang yang nak keluar, sebaik-baik orang yang nak pergi ke mana-mana, sebaik-baik orang yang nak bermusafir adalah 4 orang. Nabi kata nak pergi ke mana pun, kalau boleh bagi ada 4 orang baru pergi. Wa khairus saraya arba'umi'ah, dan sebaik-baik kumpulan itu 400. Sebaik-baik kalau nak buat satu kumpulan itu, sebaik-baiknya bagi ada 400 ataupun lebih. Wa khairul juyush arba'u alaf, dan sebaik-baik pasukan tentera ialah 4,000. Sebaik-baik pasukan tentera dan satu pasukan itu sebaik-baiknya bagi ada 4,000 atau lebih. Wala yughlabatna 10,000 min qillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau sekiranya pasukan tentera itu ada 12,000 orang, 12,000 orang itu bukan sikit, Nabi kata, dan tidak mungkin mereka dapat dikalahkan. Hadis itu riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari hadis ini dapat kita faham bahawa Islam menganjurkan supaya kita cari kawan bagi ramai. Islam menganjurkan supaya yang pertama kita ada kawan, kita bersahabat, dan sebaik-baik kawan itu paling kurang 4 orang. Dan hadis ini juga nak beritahu dekat kita, lebih ramai kawan itu lebih baik. Sehingga kan Nabi SAW kata, kalau sekiranya pasukan tentera boleh ada seramai 12,000, boleh ada seramai 12,000 orang, Nabi kata lan yughlab, tidak mungkin kumpulan yang ada 12,000 orang ini boleh kalah, tidak mungkin, Nabi kata. Hadis ini disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata 12,000 itu bukan bilangan yang kecil. Kalau ada 12,000 tidak mungkin kalah. Tetapi kata Imam Nawawi, kalau ada 12,000 masih kalah, maka hendaklah disiasat.
Sudah barang pasti dalam bilangan 12,000, dalam bilangan yang ramai itu ada orang yang angkuh, yang sombong, yang buat maksiat, yang buat dosa, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menangguhkan kemenangan kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sifat-sifat yang tidak elok, sifat-sifat yang keji seperti sombong, angkuh, bongkok, takabur, terlibat dengan dosa dan sebagainya adalah sifat yang ada pada diri orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi orang zalim adalah satu benda yang tak disukai oleh agama. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, yani lamma wasalu al-hijr diyar Thamud, la tadkhulu ala haula'i al-mu'azzibin illa an takunu bakin, fa in lam takunu bakin فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم أو كما قال متفق عليه. وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي أو كما قال حديث رواية الترمذي. Nabi SAW ketika Nabi melalui kawasan Hijr. Hijr ini nama satu kampung, nama satu tempat, yang tempat ini merupakan diyar Thamud, merupakan tempat kaum Thamud duduk dulu. Kita dah baca dah tafsir di masjid Tuan Abdullah ni, tafsir tentang cerita kaum Thamud. Kita dah baca dulu. Kaum Thamud adalah kaum kepada Nabi Saleh alaihi salam. Kita dah baca banyak bulan dulu dah. Apabila Allah Subhanahu wa taala hantar mai unta mukjizat kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh kata jangan ada siapa-siapa buat apa-apa kepada unta ni. Tiba-tiba kaum Thamud, umat Nabi Saleh ni, depa pergi sembelih unta ni. Dan lepas depa sembelih, depa mai jumpa pula Nabi Saleh. Lepas tu depa kata dekat Nabi Saleh, unta yang kamu kata jangan buat apa-apa tu kami dah sembelih. Dan kami nak beritahu dekat kamu, kami yang sembelih unta tu, dan kami nak tengok apa bala Tuhan nak buat turun mai dekat kami. Kita dah baca dah beberapa bulan dulu, dan ini adalah kaum Thamud. Nabi SAW lalu di kawasan yang dulunya didiami oleh kaum Thamud. Bila Nabi sampai di pinggir tempat tu, nak masuk, nak langkah kaki masuk dalam kampung kaum Thamud ini, Nabi kata la tadkhulu ala haula'il mu'azzibin. Nabi kata jangan masuk dalam kampung orang-orang yang sudah kena azab ini. Kita dah baca dulu macam mana kaum Thamud ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Depa dikenakan bala dalam bentuk guruh kuat. Bunyi guruh siapa pecah kepala. Bunyi guruh setidak-tidaknya pekak telinga terus. Maka kaum Thamud ini adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala sudah pun buat turun bala kepada mereka. Bila Nabi SAW jalan dengan sahabat-sahabat dia sampai di pinggir kampung kaum Thamud ini, Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata la tadkhulu ala haula'il mu'azzibin. Nabi kata tak sah masuklah kampung yang dulunya diduduki oleh orang-orang yang kena azab Tuhan. Illa an takunu bakin. Nabi kata melainkan kalau tidak nak kena masuk juga kampung ni, masuk dalam keadaan kamu menangis. Tunjuk kata kita tak suka kepada kaum Thamud ini. Nabi kata fa illam takunu bakin. Kalau kamu nak lalu tapi kamu tak boleh teriak,
tak boleh nak menangis. Fala tadkhulu alaihim. Nabi kata lagi baik tak sapi langsung. Kalau tak dapat tidak nak kena lalu juga, pastikan kamu teriak. Kalau kamu tak boleh nak teriak, jenis tak boleh sedih, air mata tak mau keluar, Nabi kata tak salah lalu. Pasal apa? La yusibukum ma asabahum, supaya bala yang menimpa mereka tidak timpa kamu. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Dalam satu riwayat lain, Nabi SAW apabila lalu dekat dengan Hijr, kampung kaum Samud ini, Nabi kata la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum. Nabi kata tak usah masuklah ke dalam kampung orang-orang yang zalim diri sendiri. Kaum Samud ini sudah ada Nabi, Allah hantar dekat mereka Nabi Saleh. Nabi sudah bagi ingatan, mereka bantah pesan Nabi. Mereka ni tahu dengan bantah pesan Nabi, mereka boleh kena balak. Tapi mereka bantah juga, mereka zalim diri sendiri. Nabi kata tak sah masuk dalam kampung orang-orang yang zalim diri sendiri ni. An yusibakum ma asabahum. Kamu masuk, kamu akan ditimpa apa yang menimpa mereka dulu. Illa an takunu bakin. Nabi kata melainkan kamu masuk, kamu menangis. Habis Nabi kata tu summa qanna'a ra'sah. Nabi nak lalu juga. Nabi SAW dia ambil selai kain, dia pelumbung kepala dia. Wa asra'a as-sayr hatta ajaza al-wadi. Dan Nabi percepat jalan dia sehingga lepas kawasan wadi tempat tinggal kaum Samud itu. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 3 hadis kita baca dapat kita simpulkan. Yang pertama, Nabi SAW suruh kita belajar bersahabat dengan orang. Yang kedua, Nabi SAW suruh kita perbanyakkan sahabat. Yang ketiga, Nabi SAW kata, hendaklah kamu jaga-jaga. Kalau sekiranya kamu dah ada ramai sahabat, ramai orang dalam kumpulan kamu, tetapi kamu sombong, kamu angkuh, kerana ramai itu kamu sombong, kerana ramai itu kamu angkuh, ataupun kamu buat apa-apa dosa, maka bilangan ramai tidak boleh menjamin kemenangan kamu. Kemudian daripada hadis yang akhir kita baca tadi dapat kita simpulkan, menjadikan diri kita orang angkuh, orang sombong, orang bongkak, orang takabur adalah orang yang bakal diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kena di dunia, pasti kena di hari akhirat. Mudah-mudahan kita dapat yang sifat daripada mukadimah yang kita baca tadi, insyaAllah.